Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ini kami bertiga telah tampil ke Balai Polis Sentul untuk membuat satu laporan polis berhubung dengan laporan Ketua Audit Negara berhubung 6 kolam takungan banjir di Kuala Lumpur yang mengikut laporan Ketua Audit Negara telah diberi milik kepada syarikat-syarikat dan kami telah memohon agar satu siasatan dibuat untuk mengenal pasti siapakah yang telah terlibat dalam membuat keputusan pemberi milikan kolam-kolam takungan banjir ini. Berdasarkan laporan Ketua Audit Negara tahun 2019 siri kedua yang telah diterbitkan sebelum ini dan boleh dimuat turun dari laman sesawang Ketua Audit Negara, 6 buah kolam takungan air, takungan banjir telah diberi milik. Dan ini telah menimbulkan satu keresahan di kalangan penduduk Kuala Lumpur, memandangkan kita telah mengalami banjir besar yang terburuk dalam masa mungkin 25 tahun. Malah di setengah-setengah kawasan mereka tidak pernah alami banjir seteruk yang dialami pada 18-19 Disember yang lalu. Oleh itu, bila kita teliti laporan Ketua Audit Negara, telah dinyatakan dengan agak jelas bahawa beberapa keputusan telah diambil yang kelihatan seperti tidak mengikut dapatan daripada agensi teknikal, iaitu Jabatan Pengairan dan Saliran JPS. Kita baca dalam laporan tersebut bahawa pihak Ketua Pengarah JPS Malaysia telah sebagai contoh bagi salah satu daripada 6 kolam tersebut bahawa seeloknya tanah tersebut dikekalkan, dirizabkan terus sebagai kolam takungan banjir. Malangnya kita lihat mengikut laporan ini terdapat 6 yang telah diberi milik. Ini semestinya menimbulkan pelbagai tanda tanya di kalangan warga Kuala Lumpur dan kami sebagai ahli parlimen semestinya tidak begitu puas hati kerana sehingga kini persoalan yang kami bangkitkan seperti tidak diendah oleh Menteri Wilayah ataupun dipermainkan. Beliau anggap ini sebagai persoalan kami ini sebagai satu kelucuan, dan hanya memberi respon yang bagi saya tidak memuaskan, iaitu minta kami buat siasatan ataupun kaji dulu berdasarkan fakta. Apakah faktanya? Sangat jelas bahawa dalam isu tersebut 6 kolam takungan banjir telah diberi milik dan maklum balas daripada pelbagai agensi yang bertanggungjawab untuk memberikan ulasan teknikal sebenarnya menimbulkan lebih banyak tanda tanya. Sebagai contoh, jawapan ataupun maklum balas daripada pihak JPS Wilayah Persekutuan pada 6 Januari 2021 dan 29 Januari 2021 telah menyatakan bahawa tukar guna kolam takungan banjir bagi tujuan pembangunan bukan sahaja menjejaskan kapasiti kolam takungan banjir, malah merencatkan keseluruhan sistem operasi banjir Kuala Lumpur, flood mitigation, dan seterusnya mendedahkan Bandaraya Kuala Lumpur kepada risiko berlakunya bencana banjir yang lebih kerap. Bermaksud laporan Ketua Audit Negara malah dapatan daripada pihak JPS seawal Januari 2021, setahun yang lalu, telah berkata jangan jual tanah ni. Malangnya kita lihat daripada 2015 sehinggalah 2020, sewaktu Menteri Wilayahnya adalah Tengku Adnan dan Tan Sri Anwar Musa, berlaku penjualan tanah-tanah tersebut. Memang kalau kita lihat, agensi yang bertanggungjawab atau pihak yang bertanggungjawab adalah Jawatan Kuasa Tanah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur yang dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha Negara KSN. Tapi yang perlu kita peroleh jawapan, kalau di parlimen kita tanya, KSN bukan KSN yang jawab, tapi Menteri Wilayah lah yang perlu bertanggungjawab. Maka kami membuat satu laporan polis pada hari ini menggesa agar pihak polis juga turut melakukan siasatan ke atas isu yang begitu besar, boleh kita sebut sebagai skandal jualan pemberi milikan 6
kolam takungan banjir di Kuala Lumpur. Dan harapan kami bukan sahaja siasatan dibuat, tapi sekiranya berlaku sebarang perkara yang tidak patut berlaku, maka mereka yang sepatutnya bertanggungjawab dibawa ke muka pengadilan. Jadi saya serahkan kepada Yang Berhormat Tan Kok Wai, Ahli Parlimen Ceras. Terima kasih Saudara Yang Berhormat Fahmi. Saya ingin menegaskan di sini bahawa tujuan laporan polis dibuat oleh kami hari ini adalah untuk mengadakan siasatan polis untuk menentukan sama ada berlakunya salah laku kuasa dan penyelewengan dalam transaksi penjualan dan pemberi milikan 6 kolam takungan banjir. Perkara ini sangat serius, seperti mana yang di komen oleh laporan yang disebutkan oleh YB Fahmi tadi. Saya ada beberapa soalan. Yang pertamanya, mengapakah kolam ini tidak digezetkan seperti hutan simpanan? Sebab tanpa gazetmen, kolam-kolam ini mudah dipindah milik oleh political master yang memberi instruction kepada mana-mana pihak yang terlibat. Saya rasa sangat kesal. Apakah nyawa keselamatan awam dan juga kehidupan dan rezeki rakyat jelata adalah tidak penting jika berbanding dengan keputusan kerajaan untuk menjualkan kolam-kolam ini. Pada masa dahulu, kita kolam-kolam ini mungkin dikekalkan untuk menyediakan Bandaraya Kuala Lumpur bagi mengendali storm water ataupun ribut yang mungkin berlaku skala besaran dalam tempoh satu abad. Tapi sekarang dengan perubahan iklim dan extreme weather condition, keadaan cuaca yang melampau, kejadian yang berlaku baru-baru ini, banjir besar yang berlaku baru ini akan berlaku mungkin setiap kali 3-5 tahun ataupun dalam tempoh yang lebih singkat. Maka kolam-kolam ini bukan sahaja mesti dikekalkan, tetapi pembesaran kolam ataupun penambahan kolam adalah satu perkara yang perlu, kerana bukan sahaja alam sekitar yang hancur, tetapi nyawa, kehidupan, rezeki rakyat dan kawasan-kawasan rendah dibanjiri kerana kolam-kolam ini sudah menjadi lebih kecil. Saya difahamkan ada kolam-kolam di antara 6 kolam ini telah mengadakan kerja-kerja penambakan atau reclamation. Kalau ada reclamation, ini bermakna kapasiti penyimpanan air kolam akan dikurangkan dan air akan melimpah. Air sungai akan melimpah apabila hujan lebat. Limpahan air akan membanjiri kawasan-kawasan rendah. Ini adalah sebab-sebab yang saya percaya yang menyebabkan masalah banjir. Saya pun ingin meniti beratkan di sini bahawa bukan semua bencana alam berlaku sebab alam semula jadi. Tetapi banyak bencana alam, bencana yang berlaku adalah disebabkan perbuatan manusia. Ini adalah satu perkara buatan manusia yang melakukan banjir juga. Ini adalah
harapan saya supaya polis mengambil berat laporan yang dibuat oleh kami bagi pihak semua warga kota dan kawasan-kawasan perhampiran supaya siasatan yang penuh dan dapat dilancarkan laksanakan untuk membawa keadilan kepada rakyat. Ini ya. Terima kasih.